بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-51. Dalam sesi ini kita akan menyambung 15 lagi ayat surah Al-Mulk untuk mengaplikasikan konsep ke atas surah-surah. Kita sambung dengan ayat ke-16 yang berbunyi Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. So, kita tengok sini ayat ni mempunyai 14 perkataan. Amintum man fi as-samai an yakhsifa bikum al-arda fa iza hiya tamur. So ni adalah harful istifham, maknanya patutkah kan? Amintum. Amintum ni ada hujung ke ada tum kan? So maknanya dia adalah fi'il madhi, and then untuk antum lah ni. Dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir mabni dengan ta atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Root word dia adalah amina di sini. So kalau nak tengok tasrif dia di bilangan 238 jilid keempat buku saya. Dan lepas tu kita ada man. Dia isim maf'ul lah. Dia adalah maf'ul bihi sini. Jadi kita ada fa'il, dan juga maf'ul bihi sini. Patutkah kamu merasa aman terhadap yang? Nafi, apa tu harfu jar. As-samai adalah isim majrul, isim makrifah sebab ada alif lam. Dan dia lepas harfu jar jadi dia majrul. So yang makna di langit. So langit, di langit. Dan an adalah harfun nasab. So kalau bila harfun nasab maknanya fi'il yang berikutnya adalah jadi fi'il mudhari' mansub. Yahsifa ni. So daripada perkataan hasafa. Dia tersenarai di bilangan 502 jilid 4. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa di sini. So maknanya bahawasanya dia akan menimbus. Patutkah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Bahawasanya dia akan menimbus. Ni di langit ni Allah lah kan. Kita tengok bikum ni. Bikum ni adalah jar majrur lah. Harfu jar dan juga damir antum. Al-arda ni adalah maf'ul bihi. Dia adalah masuk di sini. And then fa ni adalah ataf. Sebab iza ni adalah apa tu zarf zaman dan dia maf'ul fi. Jadi kalau kita tengok sini apa tu hiya ni. Dia selalu damir munfasil, so jadi mubtada lah. So hiya ni sebab apa tu mu'annas, sebab al-arda ni kan mu'annas. Dan tamur betul kita lihat adalah khabar. Jadi di sini maknanya dia bergegar di sini ya. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan mara. Dia dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya hiya juga di sini sebab apa tu al-arda ni. Jadi bersama kamu semua bumi ketika tiba-tiba dia bergegar. Sekarang ayat ke-17 berbunyi amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. So kalau kita lihat dia mempunyai 16 perkataan amintum and then man and fi as-samai an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa naziri. Jadi sini kita ada ya lagi satu di sini ada baris bawah di sini. So kita tengok sini dimulai dengan ni harfun ataf sebab ayat sebelum ni ayat ke ayat lah. Sebab tadi ayat kita amintum man fis samai an yahsifa bikumul kan. Ni di sini amintum man fis samai an yursila. So kita tengok dia apa tu ayat ke ayat dia sama. Ni maktuf and then yang tadi ayat yang sebelum ni adalah maktuf alai dia. So amintum ni kita dah buat, and then man pun kita dah buat, fi samai dah buat, and then an ni adalah harfun nasab, and then yursila ni. Tadi kita ada yahsifa, ni yursila ni. Dia juga jadi fi'il mudhari' mansub juga daripada perkataan arsala. Tersenarai di bilangan 95 ya. Dan di dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa. Dan alai adalah harfu jar di sini. So makna di sini atau patutkah kamu telah merasa aman terhadap di langit bahawasanya dia menghantar kepada
Perkataan sambung kum tadi alaikan alaikum, semaknanya ni adalah damir antum, tadi atas kamu lah. Dan hasiban ni adalah maf'ulun bihi, dia maknanya angin ribut yang menghujani batu daripada perkataan hasabah. Dan kalau kita tengok dia adalah isim fa'il ni, hasiban kan kita dah buat punya. Dan fa adalah harfun istinaf, maka dan sa adalah harfun istiqbal, maknanya kelak akan datang. Dan ta'lamun adalah fi'il mudhari' mabni, kita dah banyak kali buat ni daripada root word alima ya. Dalamnya tasmi' fa'il dan min mutasim mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Kamu akan mengetahui. Lepas tu kaifa, dia adalah isim istifham, maknanya bagaimana. Dia adalah khabar muqaddam sebab lepas ni diikuti oleh naziri ni. Dia adalah mubtada' mu'akhar di sini. Kalau kita tengok maknanya buruknya kesan amaran ni, azab ni. Bagaimana buruknya kesan amaran azab, dan ku dia ada damir ya di sini untuk mudhaf ilaih ni. Jadi mudhaf ilaih. Naziri ni kita tengok dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin, maknanya dia jadi mudhaf. Ini dia selalu bersambung dengan damir, dia jadi mudhaf ilaih di sini. Lagi satu di sini sebagai mubtada' mu'akhar, sepatutnya dia adalah marfu'. Ya, patutnya marfu'. Tapi sebab nak kekalkan, sebab dia nak bersambung dengan ya, jadi dia jadi naziri. Lepas tu ya ni juga digugurkan kerana untuk mengekalkan rhyme ni. Nanti kita lihat bagaimana rhyme ni. Yang saya maksudkan rhyme tu untuk mengekalkan rhyme ni, kalau kita lihat perkataan di hujung-hujung ayat ni, ayat 1 qadirun kan, qadir, dan wafur kalau kita ni, dan futur. Lepas tu kita tengok habir, ya, ayat ke-14 habir, lepas tu nusyur, dan tamur, dan lepas tu kita tengok nazir, ya, lepas tu nakir, lepas tu basir. Jadi tu kalau kita lihat ayat surah Al-Mulk ni memang cantik. Memang rhyme kat belakang tu memang dia irama, dia berirama ya. Jadi tadi tu yang saya maksudkan untuk mengekalkan. Tadi kalau tidak dia nazirun kan. Sebab dia adalah marfu' sebagai mubtada' tadi. Tapi lepas tu dia nak bersambung dengan ya tadi mutakallim, jadi dia ada jadi naziri. Ya, so nazir and then nakir lagi satu ni sama. Ayat 18 kita berbunyi walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Jadi kalau kita lihat di sini dia mempunyai 13 perkataan ya, iaitu wa satu, la satu, qad satu, and then kazzaba allazina, and then min, and then qabli, and then him, fa kaifa kana, and then nakir, and then ya di sini ada baris bawah di sini ya. So kita tengok wa ni adalah harfun istinaf, dia sebab buka cerita baru. Dan la adalah taukid, qad adalah harfun tahqiq. Kazzaba ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa ni singular ya. Daripada perkataan kazzaba lah. Dan allazina dia diikuti oleh fa'il dia allazina ni. Ini adalah untuk jamak. Ini kita dah buat dulu masa sesi 33 apabila kita lihat kepada jumlah fi'liyah. Iaitu kalau kita lihat jika fa'il dizahirkan dalam ayat dan kata kerja mendahului fa'il, kata kerja tunggal digunakan tidak kira bilangan fa'il, iaitu tunggal, dua atau majmuk. Hari itu saya membuat beberapa contoh, antaranya ialah macam qala rabbuka lil mala. Qala rabbu tu adalah untuk mufrad ataupun tunggal. Lepas tu qala rajulani, saya ada buat hari itu untuk dua, spasi qala walaupun rajulani. Lepas tu qalal kafirun, berkata orang-orang kafir. So kita tengok itu adalah juga untuk jamak. Atau qala lazina kafaru, qala lazina amanu. Banyak kita lihat dalam Quran. So kita tengok walaupun qala tu adalah untuk tunggal, tapi dia punya fa'il boleh juga sama ada mufrad, sama ada musanna ataupun majmu' atau jamak. Jadi dia boleh, ni satu lagi konsep yang perlu kita ingat. Dan di sini kita apply perkataan tu ya. So di sini kita lihat lepas tu diboleh oleh min adalah harfu jar, and then qila adalah qabli adalah zaraf zaman, dia adalah diikuti dengan damir, maknanya dia adalah mudhaf ilaih di sini. So makna di sini dan demi sesungguhnya ia telah mendustakan orang yang dari sebelum mereka. Dan kita lihat seterusnya fakai fakana nakir.
Kita tengok fa ni adalah harfun ataf, sebab kaifa ni kan, tadi pun kita dah jumpa kan apa tu, ayat sebelum pun ada kaifa nazir, ni kaifa kana nakir, jadi tu dia punya maktuf alaihi di sana ya. Dan di sini apa tu, dia adalah isim istifham. Dan kana ni adalah fi'il madhi nashi, seperti kata kita buat tadi juga, dia adalah bila ada ni dia nawasih ni ya, so dia ada isim kana dan juga fa'il apa tu kana nanti. So di sini kita lihat apa tu isim kana dia adalah di sini untuk nakir ni. Dan apa tu kita lihat dia juga di sini adalah mudhaf ilaihi. Kita dah buat seperti yang tadi juga, yang digugurkan untuk apa tu menjaga rhyme tadi kan. Lepas tu di sini kita ada isim kana nakir, tapi di mana dia punya khabar kana. Tapi di sini khabar kana ni adalah mahzuf atau tidak dizahirkan ya. Ayat ke-19 kita pula berbunyi awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. So kita tengok di sini kita mempunyai 22 perkataan. So tengok kita ada satu wa dan lam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbin ma yumsiku nin hunna nin illa Ar-Rahman, dan inna dan hu bi kulli dan syai'in basirin. So kita tengok banyak 22 perkataan ni. So dia mula dengan apa tu maknanya harfun istifham lah ni, adakah kan, dan wa harfun istinaf, dan lam harfun nafi dan jazam. Bila kata adalah jazam maknanya fi'il berikutnya, kalau fi'il mudhari' dia jadi fi'il mudhari' majzum. Ni yarau ni sepatutnya yarauna kan, jadi waw alif ni, so dun digugurkan, tu bila majzum. So dia punya root word dia adalah ra'a, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali rafi'in. Ni lepas tu ila adalah harfun jalah. Dan at-tayri ni adalah isim makrifah samsiah majrur. Kita tengok ni adalah maknanya burung-burung. Adakah dan tidak mereka memerhatikan kepada burung-burung. Faukan adalah zarf zaman apa tu maklum fi, maknanya di atas. Kita dah buat ni. Dan faukahum dia diikuti oleh damir, maknanya dia mudhaf ilaihi lah di sini, dan maknanya adakah dan tidak mereka memerhatikan kepada burung-burung di atas mereka. Dan kita tengok safatin ni, apa tu burung tu mengembangkan, safatin di sini dia adalah sebagai apa tu isim nakirah mansub sebab ada baris bawah, and then dia adalah jamak sebab jamak muannas salim, walaupun dia apa tu baris bawah, tapi sebab jamak muannas salim jadi dia adalah mansub sebab dia punya fungsi adalah sebagai hal di sini, iaitu nak menerangkan keadaan atau bagaimana burung tu masa orang tu lihat burung tu mengembangkan sayap ya. Lepas tu wa ni harfun ataf, and then yaqbin ni adalah fi'il mudhari' mabni daripada qabada. So kalau nak lihat bagaimana tasrif dia di bilangan 888 jilid 4 buku saya ya. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasim mabni dengan nun atas fathah takdirnya hunna di sini. Hunna ni sebab apa hunna? Sebab burung-burung tu. Burung kan muannas kan. So jadi dia hunna di sini. So maknanya menutupkan sayapnya. Lepas tu ma ni adalah harfun nafi, maknanya tidak. And then yumsiku ni adalah fi'il mudhari' marfu'. Huwa makna daripada amsaka, dia menahan. Amsaka yumsiku kan. Ni dia adalah apa tu dia punya tu af'ala lah ni, dia punya pola. Dia maknanya menahan yumsiku ni. Dan hunna tadi adalah apa tu untuk di sini yumsiku hunna dia maf'ul bihi lah, menahan mereka. Illa melainkan, ni harful istina. Lagi satu yang saya nak share di sini safatin ni bila mengembangkan sayap burung ni dia pakai isim apa tu fa'il, safatin kan, isim fa'il. Tapi yaqbin bila menutupkan ni dia pakai apa tu fi'il di sini. Apa perbezaannya? Perbezaannya safatin bila mengembang ni isim selalunya adalah lebih kukuh daripada fi'il. Isim kalau isim fa'il tu menunjukkan memang dia macam memang dah kebiasaan. Yaqbin ni fi'il masa tu sajalah. So ni menunjukkan bila burung tu mengembang, selalu burung terbang dia memang mengembangkan sayap dia.
Tapi bila dia tutup tu sekali-sekali je lah, bila dia nak turun tu dia tutup. Dia tutup sayap dia. Tu perbezaan antara isim fa'il dan juga fi'il untuk perkataan-perkataan ni. Perkataan seterusnya adalah Ar-Rahmanu. Kita lihat dia adalah berbaris marfu' kerana dia adalah fa'il di sini. Iaitu dia fa'il kepada perkataan yumsikuhunna tadi, menahankan burung tadi kan, dia mengembangkan, menutupkan sayapnya. Siapa yang boleh menahannya, iaitu Allah lah. Ar-Rahman ni adalah yang Maha Pemurah. So inna ni adalah harfu nasib, taukid. Ni kita buat ni, so bila dia ada harfu nasib inna ni, maknanya dia mesti ada isim inna. So isim inna kita ni adalah dhamir huwa ni, hu ni. Dan B adalah harfu jar, dan kulli ni kita tengok dia adalah 3 huruf mati tengah, dia adalah isim lah. Dan isim majrur sebab lepas harfu jar ni. Dan kulli syai'in ni kita tengok dia 2 isim bergandingan, maknanya dia adalah mudhaf ilaih. Dan syai'in ni pun baris bawah kerana dia adalah mudhaf ilaih. Dan lepas tu kita tengok bila kita ada isim inna tadi, hu ni, so mana khabar inna. So khabar inna adalah basirun ni, dia adalah berbaris marfu' sini. So makna di sini yang Maha Pemurah, sesungguhnya dia terhadap tiap-tiap sesuatu Maha melihat. Ayat 20 kita berbunyi amman hazal lazi wa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 18 perkataan. Am satu, man satu, haza satu, allazi dan huwa jundun dan lakum yansurukum min duni ar-rahmani dan in al-kafiruna illa fi ururin. So kita tengok perkataan am ni adalah harfun ataf dan diikuti oleh man. Man isim mausul, ia adalah mubtada di sini. Dan haza ni adalah isim isyarah huwa dan dia adalah sebagai khabar di sini. Dan alazi ni, alazi adalah badal, dia adalah isim mausul huwa, badal kepada haza ni tadi. Bahkan siapa ini yang, jadi dia gantikan haza ni. Dan huwa ni adalah damir huwa, damir munfasil, jadi dia adalah mubtada lah lagi sekali. So dia ni, jundun ni adalah khabar sebab kita tengok dia adalah marfu' di sini kan, menjadi tentera. Dan lakum adalah jawab majrur. So makna di sini bahkan siapa ini yang dia menjadi tentera bagi kamu. Seterusnya kita tengok yansuru. Yansuru adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan nasara. Dalamnya tersebut fa'il damir mustatir, takdirnya huwa di sini. Nasara selalunya makna menolong lah, yang akan menolong. Kum damir maf'ulun bihi lah, bila ada damir dengan fi'il, dia akan menjadi maf'ulun bihi. So yang akan menolong kamu. So min adalah harfu jar di sini, dan duni ni adalah isim majrul, dia adalah juga mudhaf kerana duni rahman ni. Kita tengok selain Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman ni juga di bawah sebab dia adalah mudhaf ilaih di sini. So maknanya yang akan menolong kamu dari selain Allah yang Maha Pemurah. Ya Allah tanya siapa yang boleh menolong kita, siapa-siapa yang mungkar whatever lah, melainkan dia ya. Ni kita tengok perkataan in seterusnya ada afun nafi, al-kafiruna. Kalau kita tengok ni adalah isim ma'rifah, pada ada alif lam, kamariyah marfu' dan dia adalah jamak muzakkar salim. Dia juga sebagai mubtada di sini, waw nun kan dia marfu'. Sebab maknanya orang kafir. Illa ni harfun istina, and then fi adalah harfu jar, and then gururin ni adalah kita tengok dia adalah isim nakirah majrul, dia adalah isim masdar. Tapi fi gururin adalah sebagai khabar kepada mubtada al-kafiruna. So maknanya di sini tidak lain orang kafir hanyalah berada dalam keadaan tertipu. Ayat ke-21 kita, amman hazal lazi yarzuqukum in amsaka rizqah balaju fi utwin wa nufur. Kalau kita lihat dia mempunyai 16 perkataan, iaitu am satu, man satu, haza satu, allazi yarzuqu satu, kum in amsaka, dan rizqa, dan hu, dan bal laju fi utwin wa nufuri. So kalau kita tengok tadi seperti yang tadi amman hazal lazi kita dah buat ni sebelum ni. So dia ni am ni adalah harfun ataf kerana dia adalah ataf ayat ke ayat kan. Tadi amman hazal lazi wa jundul lakum.
Ni aman hazalazi yarzukukum. Dia jadi sama kan. Satu di sini adalah maktuf. Ayat yang tadi aman hazalazi wajun lakum tu adalah maktuf alaihi dia. So lepas ataf kemudian kita man ni mubtada lah seperti kita buat tadi, dan hazza ni adalah khabar. Allazi di sini adalah badal, kerana dia adalah badal untuk hazza di sini ya. Dan yarzuku ni adalah ada fi'il mudhari' marfu', dia adalah daripada perkataan razaka razaka yarzuku. So di sini dia fa'il dia adalah damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Dan bila lepas apa tu fi'il kita ada damir, maknanya damir tu adalah maf'ulun bih. So yarzukukum di sini. So apa tu, atau siapa ini yang dia dapat memberi rezeki kepada kamu ni, Allah tanya lepas tu in ni adalah harfun syarat dan jazam. Jadi makna jika, dan amsaka ni adalah apa tu fi'il syarat kita lah. Dia maknanya dia Allah telah menahan. Apa tu kita tengok mana dia punya jawab syarat sini adalah mahzuf di sini ya. Kita sambung ayat ni, perkataan seterusnya adalah rizqan. Rizqan ni kita tengok dia adalah 3 huruf mati tengah, maknanya jadi isim lah di sini. Ya, so isim mansub baris atas sebab dia adalah berfungsi sebagai maf'ulun bihi, iaitu penyambut kepada perkataan amsaka tadi, iaitu menahan kan. Allah tanyakan bila dia menahan rezeki. So tadi ayat tadi siapa yang dapat memberi rezekinya? So hu ni adalah damir huwa, dia apa tu isim dengan damir jadi mudhaf ilaihi di sini. Dan kita lihat apa tu bal adalah harful itbab, bahkan dan laju ni adalah fi'il madhi mabni. Apa tu kita tengok dia adalah daripada root word lajja. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. Maknanya mereka telah berkeras hati. Ni orang kafir ni lah ya, sebab mereka masuk neraka ni. Dan fi adalah harfu jar, and then utuwin adalah isim. Kalau kita tengok dia adalah ada tanwin di sini, tanwin baris bawah. So dia adalah isim nakirah majrur. Majrur sebab lepas harfu jar ni ya. So root word dia ata. Dan apa tu kalau lihat seterusnya wa dia adalah harfun ataf lah, itu menyambungkan ya. Dan kalau kita tengok nufuwin, dia diikuti oleh satu lagi isim nakirah ada tanwin berbaris bawah. So maknanya dia ni adalah matuf, itu matuf alai dia adalah utuwin ni. Jadi kita tengok dia adalah sama ya. So maknanya di sini apa tu bahkan tadi mereka telah berkeras hati dalam keadaan sombong angkuh dan melarikan diri dari kebenaran. Ayat ke-22 berbunyi afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda aman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. So kalau kita tengok di sini kita ada mempunyai 16 perkataan. Satu fa, satu man yamshi mukibban ala wajhi hi ahda, dan man yamshi sawiyan ala siratin mustaqimin. So ni seperti tadilah harfun istifham ya. So kita ada fa harfun istinaf, and then man selalu isim mausul dan selalunya menjadi mubtada ya. So bila kita ada mubtada kita kena cari khabar. Tapi khabar ni kita tengok jauh di sini sebenarnya. Tapi selepas man ni kita ada yamshi. Yamshi ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan masya. So dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdir huwa. And then mukibban adalah kita tengok dia adalah isim apa tu berbaris atas, tanwin kan. Jadi isim nakirah lah ni, berbaris atas sebab dia adalah berfungsi sebagai hal di sini. Iaitu dia menerangkan lagi keadaan atau bagaimana orang yang berjalan ni, sebab ni yamshi dia berjalan kan. So bagaimana dia berjalan? Dia berjalan, yang mukibban ni ada dalam keadaan tersungkur ni ya. So takut kita. So ala adalah di atas fuja apa tu wajhi atau muka, wajah kan. So dia adalah isim majrul apa tu 3 huruf mati tengah kan. So dia baris bawah sebab harfu jar. Dan hi ni adalah damir. So damir dengan bergandingan dengan isim dia adalah mudhaf ilaihi di sini. Dan ahda ni lah yang kita lihat dia adalah sebenarnya sebagai khabar. So sebab apa tu walaupun dia tak marfu' tapi sebenarnya dia adalah isim marfu' dengan damah muqaddarah. So di sini apa tu kalau kita lihat man ni orang yang lebih mendapat hidayah ya.
So this one soalan dia, adakah muka adakah maka orang yang dia berjalan dalam keadaan tersungkur di atas mukanya lebih mendapat hidayah. Jadi itu adalah Allah bertanya ya soalan. Seterusnya kita lihat aman, apa tu aman harfun ataf. Man adalah maktuf sebab tadi kita ada man kan, yang faman yamshi tadi. So ni aman. So man ni adalah maktuf kepada man yang tadi. And then yamshi sini pun lepas ni pun man yamshi tadi, faman yamshi ni amman yamshi. So ni kita dah buat juga tadi. And then sawian. Sawian ni juga adalah, kau tengok adalah juga isim nakirah mansub, dia juga hal di sini. Sebab di sini adalah pula Allah tanya, ataukah orang yang dia berjalan secara tegak betul. Jadi sawiyan ni, hal ni menerangkan macam mana cara berjalan. Tadi dia cara tersungkur, ni secara berjalan tegak betul. Ala atau harfuja tadi kita dah buat. And then siratin, isim nakirah majrur sebab ada apa tu tanwin bawah ni, dan dia lepas harfuja. Dan mustaqimin, mustaqimin ni adalah, kalau kita tengok dia sama dengan siratin ni, apa tu i'rab dia, dan dia adalah na'at. Jadi siratin ni juga adalah man'ut ya. So kalau makna di sini jalan yang lurus lah. Jadi Allah tanya tadi, orang yang jalan tersungkur sama ke dengan ni orang yang berjalan secara tegak betul di atas jalan yang lurus. Ayat seterusnya, ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kalau kita lihat ayat ni mempunyai 17 perkataan, iaitu Qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wa al-absara wa al-af'idata qalilan ma tashkurun. So ada 17 perkataan dimulai dengan Qul, fi'il amar mabni daripada perkataan qala. Kita banyak kali dah buat ni, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, takdirnya anta di sini ya. Maknanya katakanlah, Allah suruh Nabi Muhammad katakanlah, huwa maknanya dia kan, iaitu Allah lah. Dia adalah damir munfasil, damir munfasil so jadi mubtada kan. Dan allazi dia adalah isim mausul, ni adalah khabar. Dia Allah yang, dan ansha ni diikuti oleh fi'il madhi mabni. Ansha'a ni adalah apa tu pola dia af'ala. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Ansha'a ni maknanya dia telah menciptakan. Dan ansha'akum, kum adalah damir, selalunya kalau dia bersambung dengan fi'il, apa tu damir bersambung dengan fi'il, dia akan menjadi maf'ulun bihi. So dia telah menciptakan kamu, kum. And then wa adalah harfun ataf. And then kalau kita lihat diikuti oleh ja'ala. Ja'ala adalah satu lagi fi'il madhi mabni, dan dia ada dalam sesungguhnya fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Di sini dia adalah sebagai, sebab dia lepas ataf, jadi dia adalah maktuf. So kalau dia maktuf, di mana maktuf alai dia? Maktuf alai dia adalah ansha'a. Dia kedua-duanya adalah fi'il madhi mabni ya, untuk huwa kedua-duanya. Maknanya di sini katakanlah, wahai Muhammad, dia Allah yang dia telah menciptakan kamu dan dia telah mengadakan. Kita lihat sebelah apa dia. Sambungan ayat tadi, lakum, dia adalah jawab majrul, la bagi, dan kum kamu. Jadi dia menjadikan apa? Menjadikan bagi kamu. Dan as-sam'a adalah maknanya pendengaran. Kalau kita tengok ni adalah isim makrifah sebab ada alif lam kan, dan dia mansub. Jadi bila mansub maknanya selalunya dia adalah maf'ul bihi. Sebab tadi ja'ala kan, ja'ala lakum. Jadi dia menjadikan apa? Sam'a, pendengaran. Dan wa ni, wa harfun ataf, and al-absara. Kita lihat absara adalah penglihatan. Dia juga sama seperti as-sam'a tadi ya. Kalau kita tengok dia dua-dua ada alif lam, ada dua-dua baris atas mansub. Dia adalah isim makrifah syamsiah mansub. Jadi ni adalah sebagai maktuf, and then ni adalah maktuf alai. Dan wa harfun ataf lagi satu, and then al-af'idatah. Di sini juga ada lagi satu maktuf sebab dia juga adalah isim makrifah kamariah mansub juga. Jadi kita ada dua maktuf dan maktuf alai kita dengan as-sam'a ni kan. Jadi apa makna sini? Bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati. Jadi Allah banyak dia buatkan kita pendengaran, buat penglihatan, buat hati. Lepas tu nanti dia tanya.
Ayat seterusnya, qalilam ma tashkurun. Qalilan, kita tengok ni adalah isim nakirah, ada tanwin dan dia mansub atas juga. Jadi di sini dia adalah sebagai maf'ulun mutlak, sebab maknanya pun sedikit. Sedikit tu dia maf'ulun mutlak selalunya menerangkan mengenai bilangan kan, atau intensity. Jadi di sini dia menunjukkan bilangan sedikit. Dan ma ada harfuz zaidah, makna sekali. Tashkurun. Tashkurun ni adalah fi'il mudhari' marfu', ada ta kan, ni ta. So dan dalamnya tersembunyi fa'il dhamir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum, itu fi mahli raf'in. Ini untuk ramailah. So Allah kata dia dah jadikan kita pendengaran, jadikan kita pemandangan dan juga hati, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Ayat 24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Di sini kita tengok dia ada 11 perkataan. Qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. So di sini juga qul seperti tadi juga fi'il amar untuk anta, dan huwa lagi sekali sama seperti tadi juga huwa allazi, ya, mubtada dan khabar di sini. Di sini zara adalah fi'il madhi mabni juga daripada perkataan zara, dan di sini dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa, maknanya telah mengembangkan. Dan kum kamu, damir antum kan, jadi fi'il dengan damir jadi sini maf'ul bihi lah. Dan fi harfu jar, and then al-ardi, dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrur di sini sebab selepas harfu jar, maknanya bumi, di bumi. So katakanlah dia yang telah mengembangkan kamu di muka bumi. Jadi kita ni telah dengan zurat-zurat kita lah. Ayat seterusnya, wa ilaihi tuhsyarun. Kita lihat wa ni adalah satu harfun ataf, iaitu dia menyambung cerita. And then ilai adalah harfu jar, and then hi adalah damir huwa. So ini adalah jawab majrur lah, dan kepadanya, nya Allah lah kan. And then tuhsyarun, ni adalah fi'il mudhari', sebab kita tengok dimulai dengan ta kan, tina, satu daripada huruf ta ya nun alif kan. So ni adalah fi'il mudhari' marfu', and then kalau kita tengok dia berbaris hadapan ni maknanya dia majhul. So kalau dia majhul maknanya dia ada dalamnya tersembunyi naib fa'il. So naib fa'il adalah damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. So kamu akan dihimpunkan kepadanya, kamu akan dihimpunkan ni, kita semua akan dihimpunkan kepada Allah, ya. Ayat ke-25 kita berbunyi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat ini kita lihat dia mempunyai 8 perkataan, iaitu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa ni adalah harful istinaf sebab cerita baru ni, memulakan cerita baru. Yaquluna ni, ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan qala. Ini pun banyak dalam Al-Quran dan kita pun dah banyak kali buat. Dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum, itu untuk hum fi mahli raf'in, ya. Dan mereka itu orang yang ingkar berkata kan qala yaqulu. Tapi ni yaquluna untuk ramai hum. Mata adalah isim istifham, dan dia di sini maknanya bilakah, dan dia di sini adalah sebagai khabar, tapi khabar muqaddam sebab dia datang dahulu sebelum mubtada dia. Mubtada dia di mana? Mubtada ni adalah haza ni. Haza ni isim isyarah wa, ya. Dia selalu kan kita pun dah buat itu, dia boleh isim isyarah boleh menjadi mubtada. So di sini dia mubtada muahar, bilakah ini, atau bilakah ini bila, ya. Al-wa'du ni ialah isim ma'rifah kamariyah, ada alif lam ma'rifah, ya, dan dia marfu'. So marfu' maknanya dia selalunya menjadi fa'il atau fi'il ataupun mubtada. Tapi di sini dia adalah badal. Dia mengikuti haza ni. Di isim isyarah dia ni adalah mubtada, so maknanya dia adalah fi mahli raf'in. So di sini pun dia dalam marfu', ya. So dia adalah badal kepada haza. Itu makna janji. Ini janji, itu mengenai hari kiamat ni, ya. In adalah harfun syarat dan jazam. Bila ada harfun syarat dan jazam, kita kena cari mana dia, mesti ada fi'il syarat dia. So
fi'il syarat dia adalah kuntum sini, iaitu dia adalah fi'il madhi nashi di sini daripada kana ya. So bila kita ada nahwu asih ni, dia apa tu, dia ada isim kana dan juga apa tu khabar kana. So dalam di sini dalam kuntum ni tersembunyi isim kana iaitu damir mutasil dengan sukun tadinya antum fi mahli rafi'in, dan isim khabar kananya adalah sadiqina ni, iaitu dia isim mansub jamak muzakkar salim. Ya, kalau kita tengok sini, dan dia isim fa'il daripada perkataan sadaqa. Ni di sini maknanya jika kamu betul, kamu orang yang benar. So di sini kita lihat dan mereka, maknanya dan mereka orang yang ingkar berkata, bilakah ini janji itu hari kiamat jika kamu betul kamu orang yang benar. So kita lihat di sini orang kafir ni sebenarnya dia mengejek Rasulullah. Ya, tanya bila hari kiamat tu akan terjadi, ya, sebab dia macam tak percaya, ya. So sebab itu kita lihat fi'il syarat kita ni, jika kamu betul apa jadi kita tengok jawab syarat tak ada di sini, kena mahzuf di sini, iaitu dia kerana ayat yang selalunya kalau kita lihat dalam Al-Quran, bila ada ayat yang mengejek atau sesuatu perkara yang tidak masuk akal, ni tak masuk akal juga lah ni, sebab dia tanya bila hari kiamat, kan. Tak sabar-sabar nak tunggu hari kiamat datang, kan tak ni kan, tak masuk akal, tak mana sabar. Jadi bila perkara begitu, kita lihat jawab syarat tidak akan ada, dimahzuf. Kita tengok ayat ke-26, kita lihat qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. So di sini kita lihat kita mempunyai 10 perkataan. Qul 1, innama 1, al-ilmu, dan inda Allahi, dan wa innama ana nazirun dan mubinun. Ini juga ayat ni dimulai dengan qul tadi seperti tadi, and then innama adalah harfun taukid, and then al-ilmu adalah apa tu isim ma'rifah kamar yang marfu. Sebab dia marfu, dia adalah mubtada di sini. Maknanya ilmu pengetahuan, al-ilmu. Dan lepas tu inda ni adalah zaraf zaman lah. And then apa tu selalunya dia lepas dia diikuti apa tu isim majrur. Dia adalah mudhaf ilaih ni, Allahi ni. Ya, so dia adalah menjadi khabar sebab kepada mubtada al-ilmu ni. So makna di sini katakanlah sesungguhnya hanyalah ilmu pengetahuan mengenai masa kedatangannya pada sisi Allah. Yang hari kiamat tu hanya Allah sajalah yang tahu. Seterusnya ayat ni wa innama, so wa ni adalah harfun ataf, dan innama adalah harfun taukid. Ana adalah damir apa tu munfasil, jadi dia jadi mubtada lah ni. And then nazirun adalah kita tengok dia adalah marfu, isim marfu, and then apa tu adalah khabar di sini, ya. So mubinun dengan nazirun ni kita tengok dia match, ya, sama-sama marfu, sama-sama tanwin apa tu marfu di sini, ya. And then dia adalah jenis dua-duanya adalah muzakkar. Dan dua-dua jenis apa tu dari segi bilangan adalah untuk huwa di sini atau satu singular, ya. Jadi di sini kita lihat apa tu maknanya, dan sesungguhnya hanyalah aku, itu Nabi Muhammad lah, Allah suruh kata Nabi Muhammad, aku pemberi amaran yang terang nyata. Ayat ke-27, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul lazina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 17 perkataan, iaitu fa lamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhu allazina dan kafaru wa qila hadza allazi kuntum bihi tad'un. Jadi fa ni adalah harfun istinaf, and then lamma adalah harfun syarat yang selalu kita buat itu, kan. And then bila ada harfun syarat, di mana fi'il syarat dia? Fi'il syarat dia adalah ra'au, iaitu dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw takdirnya hum fi mahli rafi'in. So maknanya mereka telah melihat, kan. And then dia disambung dengan hu sebab melihat siapa, and then melihat apa, and then hu ni adalah damir apa tu huwa di sini, and then
sebab dia damir bersambung dengan fi'il, jadi dia adalah maf'ulun bihi. Mereka telah melihatnya. Nya tu refer kepada apa? Azab neraka tadi kan. Dan zulfatan ni, zulfatan ni apa tu menjelaskan bagaimana cara melihat tu secara dekat maknanya. Ya, so this one kalau kita lihat dia adalah isim nakirah mansub. So dia hal selalu menunjukkan, menjelaskan lagi situasi atau fi'il. Lepas tu kita lihat bila ada tu ayat syarat, so di mana jawab syarat dia? Jawab syarat kita adalah ni, si'at wujuhul lazina ni. Si'at ni adalah fi'il madhi hiya, dia majhul, dan kalau kita lihat apa tu maknanya, telah muramlah. Telah muramlah wujuhun, muka. So kita buat ni, iaitu dia isim marfu', apa tu sebab dan dia juga adalah jamak taksir di sini. Sebab tu dia adalah, kita tengok sini adalah si'at ni adalah hiya, so wujuhun ni adalah mu'anas. Jadi di sini al-lazina, tu wujuhun al-lazina, muka orang-orang yang. Ni adalah apa tu wujuhul lazina, jadi dia ada mudhaf ilaih juga. Orang-orang yang kita akan lihat sebelah. Muka wujuh orang-orang yang apa? Kafaru ni, iaitu orang yang kafir tadi. Kafaru ni adalah fi'il madhi mabni. Dia adalah juga untuk hum, ya. Dan lepas tu kita tengok wa ni. Wa adalah harfun ataf. And then kila. Kila adalah fi'il madhi mabni majhul. And then apa maknanya daripada apa tu dikatakanlah itu kepada mereka. Dan haza adalah isim syarah wa, dia adalah mubtada, and then maknanya inilah. Dan al-lazi adalah khabar yang. So orang kafir tadi telah apa tu dan dikatakan kepada mereka inilah yang kita tengok kuntum ni adalah apa tu fi'il madhi nashi, iaitu kana. Jadi dia dalamnya tersembunyi isim kana damir mutasir dengan sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Maknanya dahulu kamu, ya. Dan bi adalah apa tu, bihi ni adalah jar majrur selalunya, dia apa tu, dan maknanya terhadapnya. Dan bihi tad'un ni, tad'un adalah fa'il mudhari' mabni daripada idda'a. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasir mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Bihi tad'un ni adalah khabar kana, sebab di sini ada isim kana tadi kan. Jadi maknanya di sini dahulu kamu terhadapnya minta disegerakan pada orang kafir tadi. Ayat seterusnya, ayat ke-28, kita lihat berbunyi kul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i au rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. So ayat ini kita lihat kita mempunyai 21 perkataan, iaitu kul ara'aitum in ahlaka, dan ni, dan Allahu, dan wa, dan man, ma'i, dan ya, dan au, rahima, na, dan fa, dan man yujiru al-kafirina min azabin alimin. So dimulai dengan kul juga, seperti tadi juga kita dah buat ni fi'il amar mabni, and then apa tu, dan a ni adalah harfun istifham, apa tu, pertanyaan. Dan ra'aitum ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a. Ini pun kita dah buat tadi, iaitu dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasir mabni dengan ta atas sukun, takdirnya antum juga di sini. So kita lihat apa tu maknanya, katakanlah apakah kamu mengetahui. Ra'aitum, in apa tu adalah harfun syarat dan jazam, maknanya jika. Bila ada harfun syarat, biasanya kita akan ada fi'il syarat. So fi'il syarat kita ni ada ahlaka ni, iaitu fi'il madhi untuk huwa ni. Dan kalau kita lihat fa'ilnya adalah dizahirkan, sebab kita lihat selepasnya kita akan jumpa ada apa tu isim yang berbaris marfu' atau berbaris damah. Jadi itu adalah fa'il. Allahu ni adalah ahlaka ni, maknanya telah mematikan. Allahu, Allah. Allah telah mematikan. Ni aku, apa tu damir ana ni. Itu dia apa tu damir bila bersambung dengan apa tu fa'il, dia menjadi maf'ulun bihi. So maknanya di sini katakanlah apakah kamu mengetahui jika telah mematikan aku oleh Allah, jika Allah telah mematikan aku, ya.
Seterusnya kita lihat perkataan wa, iaitu dia adalah harfun ataf sebab dia menyambung cerita ni. Dan man kita tengok isim mausul, maknanya orang yang, ya. Dan ma'a adalah zaraf makan, dia selalunya bunyi ma'a, tapi di sini sebab dia nak bersambung dengan ya mutakallim ni, jadi ma'i di sini. Di baris bawah, ya, sebab nak meraihkan ya ni. Jadi di sini ya ni adalah damir anak. So disebut apa tu zaraf makan dengan zaraf dengan apa tu damir, selalunya dia akan menjadi mudhaf ilaih. Kita dah buat juga ni, ya. So jadi ma'i ni, ya. So bersama aku. Dan au adalah harfun ataf, maknanya au. Dan rahimah ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya tertulis fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Ni adalah dia sebagai, kalau kita tengok dia selepas ataf, maknanya dia adalah ma'tuf. So di mana ma'tuf alaihi dia? So ma'tuf di alaihi dia ada ahlaka. Sebab rahimah ni maknanya dia telah memberi rahmat. Alaka tadi dia telah mematikan, ya. Sama-sama dua-dua adalah fi'il madhi mabni, ya. And then na ni adalah sambung kepada fi'il, jadi dia adalah maf'ul bihi lah di sini. Dia adalah damir nahnu, ya. So maknanya kami. So maknanya di sini dan orang yang bersama aku, atau dia telah memberi rahmat kepada kami. Kita lihat di sini fa ni. Tadi kita lihat ada apa tu ayat syarat. Jadi di sini terletaknya jawab syarat dia. Fa ni adalah harfun rabitah yang selalu mengikat antara ayat syarat dengan ayat jawab, ya. So di sini kita tengok man adalah isim apa tu isim istifham. Apakah atau siapakah di sini Allah bertanya, ya. Dan di sini dia adalah mubtada di sini. Dan dia apa tu jawab syarat dia, man yujirul kafirin. Siapakah yang dapat melindungi orang kafir? Tadi kan Allah tanya apa tu ayat tu tadi, in ahlakani Allah, apabila jika Allah mematikan Rasulullah, apa jadi? So dia jawab dengan apa tu siapakah yang dapat melindungi orang kafir. Di sini kita lihat jawapannya adalah juga dalam soalan, ya. So yujiru ni adalah fi'il mudhari' marfu', dimulai dengan ya, kan. Dan root dia dah ajara di sini. Dan dia dalamnya tersebut fa'il damir mustatir takdirnya huwa, ya. Dan dia adalah sebagai kabar di sini. Kalau kita lihat al-kafirina adalah apa tu isim makrifah kamaryam mansub, dia adalah jamak muzakkar salim, dan juga kalau lihat dia daripada makna orang kafir, kan. Dia adalah maf'ulun bihi di sini, yang mendapat makna orang kafir, Lepas tu hafuja min, dan lepas tu azabin. Kita lihat azabin adalah azab lah, macam bahasa Melayu dah lah ni. Dia adalah isim nakirah majrur sebab ada tanwin, kan, daripada perkataan azuba. Alimin, alimin ni kalau kita lihat dia sama pattern dengan azabin. So maknanya dia adalah na'at atau sifat kepada azab, maknanya menunjukkan azab yang pedih. Kalau kita lihat azabin, alimin, dua-dua ni adalah muzakkar, dua-dua adalah isim nakirah, dua-dua adalah baris bawah majrur, dan dua-dua adalah apa tu singular ataupun mufrad. So kalau kita lihat di sini cara penyampaian mesej untuk ayat 28 ni, kita lihat Allah menyindir, apa tu kalau Allah mematikan Rasulullah dan pengikutnya. Allah suruh Rasulullah tanya, apa faedah yang diperoleh orang kafir itu? Adakah mereka dapat lepas maknanya dari azab ni, ya? Kerana kekuasaan semuanya di tangan Allah. Nabi Muhammad tu hanyalah penyampai dan pemberi amaran sahaja. Jadi kita lihat sangatlah halus bahasa Al-Quran ni sebenarnya, ya. So di sini, maka siapakah yang dapat melindungi orang kafir dari azab siksa yang pedih? No, ayat ke-29, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamu naman huwa fi dhalalim mubin. So kalau kita tengok ayat ini mempunyai 18 perkataan, iaitu Qul 1, huwa 1, ar-rahmanu 1, amanna 1, bihi wa alaihi, dan tawakkalna. Dan fa 1, sa 1, ta'lamuna 1, man 1, huwa 1, fi 1, dalalin 1, mubinin 1. Dan Qul seperti tadilah mula ayat dengan apa tu Allah suruh katakanlah, kan. Dan huwa damir huwa mubtada seperti tadi. Ar-rahmanu, ar-rahmanu Tuhanlah yang maha pemurah, kan, selalu ni dia isim makrifah samsiah marfu, dia adalah sebagai khabar, dialah yang maha pemurah, kan. Dan amanna maknanya dia adalah fi'il madhi mabni, dalamnya seperti fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli rafi'in, maknanya dan kami telah beriman, And then bi adalah hafuja, and then nahi adalah damir huwa kepadanya. So di sini kita lihat dia adalah amanna bihi ni adalah sebagai khabar kedua atau khabar sani. So maknanya dialah, katakanlah dialah yang maha pemurah,
dan kami telah beriman kepadanya. Kita tengoklah seterusnya ialah huwa, itu harfun ataf, and then alai adalah harfu jar, and then maknanya kepada kan, and then he adalah damir huwa di sini, dan kepadanya, and then tawakkalna, fi'il madhi mabni disebut pada tawakkala. Itu kalau kita tengok pola dia adalah tafa'ala kan ni, fi'il tafa'ala kita buat juga ni. Lepas tu dalam tersembunyi fa'il damir mutasir dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mali rafi'in. Maknanya kami telah berserah diri. And then fa harfun rabitah, and then sa adalah harfun istiqbal, nak menunjukkan future kan ni. And then maknanya kelak pun. And then ta'lamun adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan alima. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasir mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mali rafi'in. So makna di sini, dan kepadanya kami telah berserah diri, maka kelak kamu akan mengetahui. Seterusnya man ni adalah makna siapa kan, ni adalah maf'ul bihi, dan huwa ni adalah damir huwa, dan mubtada, ni apa tu makna dia lah. And then fi adalah harfu jar, dalalin adalah isim nakirah majrur sebab ada dua tanwin ni, dan dia adalah sebagai khabar, fi dalalin, dia dalam kesesatan. Dan mubinun, kita tengok dia adalah sama dengan dalalin ni patternnya, jadi dia adalah naat untuk dalalin, kesesatan yang nyata di sini ya. Siapa dia dalam kesesatan yang nyata? Soalan. Ayat ke-30, kita tengok kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'im ma'in. Kita tengok di sini ayat ini mempunyai 15 perkataan. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran, dan fa dan man yatikum bima'in ma'in. Di sini kita tengok kul ni adalah seperti tadi juga dimulai dengan suruhan, katakanlah dan ni isim harful istifham, apakah, tanya soalan lagi. Ra'aitum tadi juga fi'il madhi mabni daripada ra'a, ini untuk antum lah ni. In apa tu, kita tengok ni adalah harful syarat. Sebelah harful syarat, apakah untuk fi'il syarat kita adalah asbaha ni. Asbaha ni juga adalah fi'il madhi nasi. Untuk huwa, kalau kita lihat dia adalah seperti kana, nawasih fi'il kana dan saudara-saudaranya kan. So dia punya berfungsi adalah seperti tersebut. Jadi kita akan ada isim asbaha dan juga khabar asbaha. Jadi sini isim asbaha ni adalah ma'u ni. Kita tengok ni sumber air. Dia adalah isim marfu, dan dia ma'ukum. Dia adalah mudhaf, dan sebab dia bersambung dengan damir ni, damir antum kan. Dia mudhaf ilaih di sini. Dan ghauran ni adalah kita tengok di isim nakirah mansub. Dia adalah maknanya dia khabar asbaha di sini. Jadi makna di sini katakanlah, apakah kamu telah perhatikan sekiranya telah menjadi sumber air kamu kering? Soalannya. Sambungan ayat ke-30 ni, fa adalah harfun rabitah dan jawab syarat juga. Sebab kita ada ayat syarat tadi, iaitu Allah tanya, kalau air kering, apa jadi? So jawabnya di sini, man ya'tikum bima'in ma'in, iaitu jawab maknanya siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu tentang air yang terpancar mengalir. Juga kita lihat dia adalah juga soalan ya. So man ni adalah istifham, dia adalah mubtada. And then khabar dia, bila ada mubtada kita kena ada khabar. Khabarnya ya'tikum ni, iaitu ya'ti ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah muqaddarah. And then kita tengok ada root word dia adalah ata. Dalamnya tersembunyi fa'il, damir mustatir, takdirnya huwa ya. And then dia bersambung dengan kum, damir antum, jadi dia adalah maf'ul bihi lah selalu. Dan lepas tu diikuti dengan harfu cabi ya. Maknanya tentang. Dan ma'in maknanya air, dia adalah isim nakirah. Sebab apa tu lepas harfu jar. Selepas tu kita lihat ma'inin. Ma'inin juga kita lihat dia adalah sama pattern dengan ma'in ni. Iaitu sama dua-dua isim nakirah, dua-dua majrul, dua-dua muzakkar, dan dua-dua singular. Jadi match dari segi empat yang bila kita belajar mengenai ni adalah sifat ataupun naat.
Kita belajar dahulu ni ya. Jadi ni ma'inin apa tu adalah makna yang terpancar mengalir. So dia adalah sifat kepada air ni tadi ya. So dia daripada perkataan ma'una, dia punya root word dia, dan tersenarai di bilangan 991 dalam jilid 4 buku saya. So kita lihat maknanya, maka siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu tentang air yang terpancar mengalir. Jadi ayat apa tu untuk surah Al-Mulk ni, ayat terakhirnya juga ditutupi dengan soalan. Sebenarnya ayat ini banyak suruh kita berfikir, banyak soalan-soalan yang Allah kemukakan mengenai, kita berfikir mengenai kekuasaan dia, mengenai azab dia kalau orang bagi yang orang ingkar, mengenai rahmat dan kurniaan dia bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sebenarnya ialah kehidupan ni adalah ujian. Jadi kita terpaksalah berfikir dan do some reflection, insyaAllah. Ini perbenaran kata kita untuk sesi ini yang saya telah ambil dari ayat-ayat. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.